Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam Hari Arafah. Salam pertemuan dalam Hayati Quran, siri yang ke-408. Moga-moga pertemuan ini adanya manfaat untuk diri saya, adanya manfaat untuk setiap daripada kita. Moga-moga dengan ini kita dapat mengambil ibrah, penghayatan daripada Al-Quran dan juga mengambil pengajaran daripada Al-Quran insya-Allah. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat untuk kita sama-sama perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan Kak Zimah Don, Azima, Zaliha Kamaruddin, Galik Spirit, Zawiyah Yaakob, kemudian Zuraida Siddiq, Norazia Mukhtar, Safiyah Lia, Zaliha Kamaruddin, Nur Syam, Galik Spirit, Nursiah Ismail, Safiyah Sharif, Salina Muhammad Noor, Muslimah Mahmud, Syamsiah Saleh, Habibah Abdul Aziz, kemudian Norazia Mukhtar dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama kembali kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita nak sambung pada muka surat yang baru. Minta maaf pada 2 hari kebelakangan ini kita tidak berkesempatan untuk melakukan program Hayati Quran. Semalam disebabkan daurah dan pada hari Sabtu yang lalu disebabkan saya ada sedikit urusan. Namun hari ini kita nak sambung daripada ayat yang ke-158. Mohon sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat 150, surah yang ke-6, surah Al-An'am, bermula daripada ayat 158. Lagi sekali, mohon sahabat-sahabat catat di ruang komen muka surat 150, surah yang ke-6, surah Al-An'am, pada ayat bermula ayat 157. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 158, minta maaf, pada ayat 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Pada ayat yang ke-158 ini, ianya adalah sambungan daripada 2 ayat yang kita dah baca sebelum ini. Kalau kita perasan pada ayat yang ke-157 dan ayat 156, pada waktu itu Allah memberikan jawapan yang sebenarnya bakal diberikan ketika mana orang-orang musyrik, orang-orang yang engkar, orang Quraisy Mekah, mereka nak berikan alasan kelak di hari kiamat.
Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dahulu alasan itu dan Allah beri jawapan siap-siap. Apakah antara alasan orang-orang musyrik Mekah yang bakal mereka kata kalaulah Al-Quran tidak diturunkan kepada mereka? Yang pertama, mereka tak faham bahasa Taurat dan Injil. Lalu kata, ya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut kelak mereka akan berkata di hari kiamat bahawa innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina, hanya sahaja kitab diberikan kepada dua umat sebelum daripada kami, iaitu Yahudi dan Nasrani, dan kami tak faham bahasa mereka, sebab itu kami tak beriman. Lalu Allah kata, jangan jadikan itu alasan, kami berikan kepada kamu Al-Quran seperti mana ayat 155, wa hadza kitab, dan inilah kitab yang kami berikan kepada kamu, mubarak, penuh dengan keberkatan, fattabi'uh, maka ikutlah dia. Kemudian alasan yang kedua yang Allah sebut akan diberikan oleh orang Quraisy Mekah dan juga oleh orang yang mendustakan agama Allah adalah pada waktu itu, kenapa kami tak dapat kitab? Kalaulah kami dapat kitab, nescaya kami lebih beroleh petunjuk daripada orang lain. Iaitu ayat 157 kita nampak, au taqulu lau anna unzila alainal kitab, ataupun kelak di hari akhirat mereka akan berkata, lau anna unzila alainal kitab, kalaulah kami diberikan akan kitab seperti Taurat dan Injil, lakunna ahda minhum, nescaya kami pasti akan beroleh lebih petunjuk, lebih hidayah daripada mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, baik, faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, telah datang kepada kamu kitab Allah. Ini semua kita dah baca pada ayat 156 dan 157. Maka kata para ulama tafsir, pada dua ayat yang lalu, iaitu ayat 156 dan ayat 157, Allah pada waktu itu telah menerangkan kepada kita alasan-alasan yang nak digunakan oleh orang Quraisy Mekah, orang Arab dan juga orang yang engkar pada agama Allah sebagai alasan ketika mana mereka tidak mahu untuk beriman. Maka Allah Subhanahu Wa Taala terangkan kepada kita alasan dan Allah turunkan Al-Quran supaya pada waktu itu alasan-alasan seperti ini mereka tidak gunakan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga pada penghujung ayat 157 bahawa siksaan yang buruk akan menimpa kepada mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan juga agama Allah. Ini semua kita telah baca. Okey, sekarang bila masuk pada ayat 158, kalau kita baca nanti ayat 158, sebenarnya Al-Quran mula memberi peringatan kepada orang-orang yang engkar, kepada orang-orang yang enggan dengan peringatan yang berbeza. Dengan peringatan yang berbeza. Peringatan yang pada waktu itu mereka, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana mereka melengah-lengahkan untuk beriman. Lalu nanti kita akan nampak datangnya peringatan, teguran supaya mereka tidak melengah-lengahkan beriman. Dan juga dalam masa yang sama amaran supaya mereka tidak berterusan pada waktu itu berpaling daripada ayat-ayat Allah, daripada agama Allah, kerana ma'anna zaman la yatawaqqaf, kerana masa dan usia tak pernah berhenti, wal fursah la ta'ud, dan peluang takkan kembali. Lalu ketika mana Allah dah terangkan alasan yang bakal digunakan oleh orang Quraisy Mekah dan juga oleh orang-orang yang ingkar kepada Allah pada hari kiamat, pada ayat 156 dan 157 yang kita dah baca, dan Allah juga pada waktu itu telah beri amaran tentang azab yang pedih untuk mereka. Maka ayat 158 pada waktu itu Allah ingatkan dua benda. Yang pertama, bahawa janganlah mereka pada waktu itu mereka berterusan pada waktu itu melengah-lengahkan untuk beriman. Jangan melengah-lengahkan untuk beriman, sebab kita akan nampak malaikat maut boleh datang bila-bila. Maka itu yang pertama, jangan berlengah-lengah untuk beriman. Dan yang kedua,
pada waktu itu firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah pada waktu itu berterusan berpaling daripada ayat Allah, kerana masa tidak pernah berhenti dan juga peluang sebenarnya tidak akan kembali. Maka berimanlah sekarang, maka ambillah peluang untuk kembali kepada Allah sekarang. Lalu sebab itu kita akan nampak Allah akan sebut bahawa adakah mereka nak menunggu datangnya malaikat maut, ataupun mereka nak menunggu datangnya Allah dan pada waktu itu mereka kena berdiri di hadapan Allah, ataupun mereka nak tunggu datangnya tanda-tanda besar kiamat di mana pada waktu itu iman tidak lagi akan memberi manfaat. Lalu sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini, jangan pada waktu itu melengah-lengahkan untuk beriman dan jangan pada waktu itu berterusan untuk berpaling. Apa pengajaran yang kita boleh dapat? Kadang-kala dalam kehidupan, setiap daripada kita bila melakukan maksiat dan juga bila melakukan perkara yang Allah larang, kadang-kala ada detikan dalam hati ataupun teguran daripada luar supaya kita meninggalkan maksiat tersebut, supaya kita meninggalkan larangan Allah tersebut. Tetapi kadang-kala pada waktu itu kita melengah-lengahkan, nantilah aku taubat, nantilah aku kembali pada Allah, nantilah aku pada waktu itu Allahumma salli alaihi memohon keampunan Allah, ataupun pada waktu itu kita berterusan berpaling. Nanti kita berterusan berpaling, datang teguran kita tolak, datangnya bisikan hati tinggal ini salah kita tolak. Maka dua perbuatan ini, iaitu berterusan melengah-lengahkan, padahal kita tahu benda itu adalah sebenarnya teguran daripada Allah, berterusan berpaling daripada teguran dan juga peringatan, maka daripada sini akan menjadikan kita bila datangnya salah satu daripada tiga perkara yang kita akan baca, pada waktu itu Allah dah tak terima dah taubat. Allah pada waktu itu dah tarik peluang yang Allah berikan kepada kita. Lalu sebab itu, jangan berlengah untuk kita kembali pada Allah. Dan yang kedua, jangan berterusan berpaling apabila datangnya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang pertama. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, hal yanzurun, hal adakah yanzurun, mereka iaitu orang-orang yang kufur dan ingkar, yanzurun mereka menantikan. Hal yanzurun, kenapa mereka melengah-lengahkan? Kenapa mereka berterusan berpaling? Hal yanzurun, adakah mereka menantikan datangnya salah satu daripada tiga perkara ini? Yang pertama, illa, kecuali, an, bahawa, ta'tiyah, akan datang, hum, kepada mereka, al-malaikah, malaikat dalam kurungan malaikat pencabut nyawa. Adakah mereka menantikan malaikat pencabut nyawa baru nak beriman? Lalu soalan kepada kita, bahawa adakah kita menantikan malaikat pencabut nyawa baru nak berbuat kebaikan? Baru pada waktu itu kita nak memohon keampunan? Adakah nak tunggu malaikat maut? Kenapa tidak bertaubat sekarang? Kenapa tidak kembali kepada Allah sekarang? Kenapa pada waktu itu tidak melakukan kebaikan sekarang? Maka ini yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala, hal yanzurun, adakah mereka? Siapa mereka? Sebab kita sedang baca tentang orang-orang Quraisy Mekah pada ayat 156, 157. Sebab itu Allah tanya soalan supaya pada waktu itu kita pun turut berfikir dan mereka pun berfikir. Hal yanzurun, adakah mereka menantikan? Illa tidaklah, bahawa kecuali, illa maksudnya kecuali, an, bahawa, ta'tiyahumul malaikah, akan datang kepada mereka malaikat pencabut nyawa baru nak beriman, baru nak menerima agama Allah. Yang pertama. Yang kedua, atau ya'ti, akan datang, rabbuka, Tuhan mereka. Maksud daripada ya'ti ya rabbuk, akan datang Tuhan mereka, Tuhan kamu. Ka itu maksudnya kamu, iaitu Nabi SAW. Au ya'ti ya rabbuka, atau datang Tuhan kamu. Ada dua makna. Yang pertama maksudnya datangnya ketentuan Allah, azab dan juga seksa.
Adakah nak tunggu azab baru nak beriman? Adakah nak tunggu azab baru nak kembali pada Allah? Maka itu makna yang pertama. Au ya'tiya rabbuk, memberi makna datangnya Tuhan kamu dalam kurungan, datangnya ketentuan Tuhan kamu berupa azab, berupa siksaan. Maka ini adalah makna yang pertama. Au ya'tiya rabbuk, makna yang kedua adalah datangnya Tuhan kamu, iaitu pertemuan di hari kiamat. Adakah nak tunggu bertemu dengan Allah pada hari kiamat baru nak menyesal? Adakah nak tunggu bertemu dengan Allah pada padang mahsyar baru nak bertaubat, baru pada waktu itu nak melakukan kebaikan? Maka ini yang kedua. Lalu Allah tanya, adakah mereka nak menunggu datangnya malaikat maut, ataupun datangnya ketentuan Allah, ataupun pertemuan mereka dengan Allah? Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah atau ya'ti, akan datang, ba'du, sebahagian, ayati, tanda-tanda, rabbika, Tuhan kamu wahai Muhammad. Apakah maksud daripada tanda-tanda Tuhan kamu wahai Muhammad? Maksudnya dalam kurungan tanda-tanda kiamat. Adakah pada waktu itu mereka nak tunggu tanda-tanda kiamat baru mereka beriman? Adakah mereka nak tunggu tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat baru mereka nak bertaubat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu dibawakan riwayat di sini. Dibawakan riwayat di sini, apakah yang dimaksudkan dengan tanda kiamat pada ayat ini? Maksud daripada tanda kiamat adalah seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah, tidaklah berlakunya kiamat hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sehingga terbitnya matahari daripada arah barat. Sekarang ni matahari terbit daripada timur, tapi sebelum berlakunya kiamat matahari akan terbit daripada arah barat. Fa idza ra'aha an-nas, apabila manusia nampak matahari terbit daripada arah barat, mereka terus tahu kiamat dah dekat. Lalu apa manusia buat? Sabda Nabi, amana man 'alaiha, maka mulalah ada yang beriman. Ya Allah, kami nak beriman, kami nak beriman. Sebab dah nampak tanda kiamat, tanda besar. Tanda kecil dah memang banyak, tetapi itu adalah tanda besar. Maka sabda Nabi SAW, fadhaka, maka pada waktu itu, ketika mana matahari dah terbit daripada arah barat, la yanfa'u nafsan imanuha, langsung tidak memberi manfaat iman seseorang. Kalaulah sebelum itu dia tak beriman, dah tak manfaat. Walaupun dia beriman, dia ucap la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, la yanfa'u nafsun imanuha, dah tak memberi manfaat, sabda Nabi SAW. Lalu itulah maksud pada ayat ini. Maksud daripada adakah mereka tunggu sebahagian daripada tanda-tanda Tuhan kamu, maksud tanda-tanda Tuhan kamu iaitu tanda-tanda kiamat. Dan maksud tanda kiamat di sini adalah pada waktu itu yang pertama seperti terbitnya matahari daripada arah barat. Satu lagi hadis riwayat Imam Muslim dan juga hadis riwayat Imam Tirmizi, juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun", ada 3 tanda besar kiamat. "Idza kharajna", apabila 3 ini keluar, ataupun salah satu, "la yanfa'u nafsun imanuha", takkan memberi manfaat orang yang nak beriman. "Lam takun amanat min qablu", orang yang sebelum itu tidak beriman. Apakah 3 tanda ini? Sabda Nabi SAW, "Tulu'us syamsu min maghribiha", terbitnya matahari daripada arah barat. "Wad-dajjal", ataupun keluarnya Dajjal. "Wadabbatul ard", dan keluarnya dabbatul ard, binatang yang pada waktu itu akan cop pada setiap orang sama ada dia beriman ataupun dia kafir. Dabbatul ard, ada bersama dengan dia tongkat Nabi Musa dalam sebahagian riwayat, dan pada waktu itu cincin Nabi Sulaiman. Dia akan letakkan cop, mohor pada setiap orang, ini beriman, ini kafir, ini beriman. Lalu bila berlakunya salah satu daripada 3,
Kalaulah waktu itu baru ada orang nak beriman, maka imannya pada waktu itu tidak diterima. Bahkan bukan sekadar iman, amalan kebaikan pun pada waktu itu tidak diterima. Bahkan bukan sekadar amalan kebaikan yang baru, taubat pun pada waktu itu tidak diterima lagi. Maka dalam ayat ini hanya sebut tentang iman. Tetapi kata para ulama, berdasarkan hadis, pada waktu itu taubat pun Allah tak terima. Dan berdasarkan ayat ini, amalan baik yang baru pun Allah Subhanahu Wa Taala tak terima bila berlakunya salah satu daripada 3 benda ini. Yang pertama, datangnya malaikat maut. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut Allah menerima taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abd. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba malam yugharghir, selagi mana dia belum berada dalam sakaratul maut. Ada je dalam sakarat, dah tak ada dah peluang. Dah tak ada dah peluang pada waktu itu untuk beriman, ataupun untuk buat amalan baik, ataupun pada waktu itu untuk bertaubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu firman Allah, hal yang zurun, adakah mereka menantikan illa, melainkan ataupun hanya bahawa ta'tiya akan datang hum kepada mereka. Yang pertama al-malaikah, iaitu malaikat maut. Yang kedua atau ya'ti akan datang rabbuka, Tuhan kamu. Dua makna yang kita terangkan di situ. Yang ketiga, ataupun adakah mereka menunggu atau ya'ti akan datang ba'du, sebahagian ayati, tanda-tanda rabbik, Tuhan kamu, iaitu tanda-tanda kiamat. Dan dalam hadis tadi kita baca, matahari terbit daripada barat, Dajjal dan juga dabbatul ard. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kena ingat, bila datangnya salah satu daripada 3 ini, cuma di sini Allah sebut satu, tetapi kembali kepada ketiga-tiga. Bila berlakunya salah satu daripada 3 ini, firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma, pada hari, ya'ti akan datang, ba'du, sebahagian, ayati, tanda-tanda, rabbika, Tuhan kamu wahai Muhammad, dalam kurungan, iaitu tanda-tanda besar kiamat. Maka kalaulah berlakunya tanda-tanda besar kiamat, firman Allah, la yanfa, tidak akan memberi manfaat. Dah tak ada manfaat. La yanfa, tidak akan memberi manfaat. Nafsan, bagi seseorang. Imanu, keimanan. Hanya. Lam takun, dalam kurungan, jika, kalau. Lam takun, dia tidak amanat beriman, min, daripada, qablu, sebelum itu. Kalaulah sebelum tu dia tidak beriman, la yanfa'u nafsun imanuha, iman dia tak akan beri manfaat kepada dia. Dalam sini kita boleh letakkan juga berdasarkan riwayat, taubatnya tidak akan diterima, amalan baiknya tidak akan diterima. Bila dalam ayat ini sebut tentang bila datangnya tanda-tanda besar kiamat. Sebelum kiamat belum berlaku, datang sahaja tanda-tanda besar, Allah reject iman, Allah tak terima. Taubat, Allah tak terima. Amalan baik, Allah tak terima. Iman dan amalan baik datang pada ayat ini. Taubat datang dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika mana datangnya 3 benda ini, ada 3 benda yang Allah tak terima. Iaitu, apakah 3 benda yang datang? Malaikat. Yang kedua, apa ketentuan Allah, iaitu azab ataupun pertemuan dengan Allah. Dan yang ketiga adalah tanda-tanda besar kiamat. Datangnya 3 benda, 3 benda Allah takkan terima. Iman, amalan baik, itu ada pada ayat ini. Dan yang ketiga, taubat, itu ada dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada dalam surah An-Nisa, permulaan surah An-Nisa. Maka firman Allah, atau kasabat ini kembali kepada la yanfa'u nafsan, atau tidak memberi manfaat. Kasabat, kelakuan, perbuatan, amalan, fi imaniha, dalam imannya, perbuatan apa? Khaira, perbuatan baik.
Lalu apakah maksud aw kasabat fi imaniha khaira? Kalaulah orang tu dah beriman, dia dah beriman, maka tak ada masalah. Tetapi dengan imannya itu dia tak pernah buat baik. Dia tak pernah buat baik. Ataupun dia ada buat baik. Tetapi bila datangnya tanda besar kiamat, dia nak buat baik yang lain. Firman Allah, la yanfa'u nafsun, tidak akan memberi manfaat kepada orang tersebut kasabat, perbuatan, kelakuan fi imaniha, walaupun dalam keadaan dia beriman, khaira, perbuatan yang baik, tak memberi manfaat. Lalu iman untuk orang yang belum beriman tak memberi manfaat, perbuatan yang baik untuk orang yang dah beriman itu pun tak memberi manfaat. Maka sebab itu kita nampak bahawa perlu untuk segera, jangan berlengah-lengahkan taubat, amalan dan sebagainya. Maka firman Allah, kalaulah itu pilihan mereka, mereka tak nak beriman, mereka tak nak kembali pada Allah, mereka berpaling, mereka pada waktu itu melengah-lengahkan, tak mengapa wahai Muhammad. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kalau begitulah pilihan kamu, nak tunggu tanda-tanda besar kiamat baru nak beriman, nak tunggu datangnya malaikat maut baru nak beriman, nak tunggu datangnya azab Allah baru nak beriman, ataupun bertaubat, ataupun melakukan amalan baik. Firman Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, intaziru, kalau begitu tunggulah kamu, tunggu. Inna, sesungguhnya kami pun muntazirun, menunggu. Kalaulah kamu nak tunggu datangnya waktu ni baru nak beriman, tak apa, tunggu. Kami akan teman kamu menunggu. Kita tengok adakah Allah terima iman, amalan dan juga taubat pada waktu itu. Maka firman Allah, qul, beri peringatan kepada mereka wahai Muhammad, intaziru, teruslah menunggu, terus, tak payah beriman, tak payah kembali pada Allah. Intaziru, teruslah menunggu. Kena ingat, inna muntazirun, kami pun menunggu bersama dengan kamu. Bahawa adakah Allah akan terima? Jawapannya, Allah tetap tidak akan terima. Maka inilah yang kita belajar daripada ayat ini. Mudah-mudahan memberi manfaat. Saya tak pasti adakah sahabat-sahabat jelas dengan penerangan yang dikongsikan. Saya harap dapat sedikit sebanyak membantu pada ayat 158 ini. Pengajaran yang pertama kita dah sebut di awal tadi, daripada perkataan hal yang zurun. Pengajarannya adalah jangan melengah-lengahkan dan jangan berpaling bila adanya teguran. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, semestinya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pengasih dan penyayang, Allah At-Tawwab, penerima taubat, Allah segala-galanya. Tetapi pengajaran yang kedua, bila datangnya 3 waktu ini, bila datangnya 3 waktu ini, waktu itu tertutuplah pintu penerimaan Allah. Waktu itu tertutuplah pintu penerimaan Allah. Maka kita nak beramal sebelum datangnya 3 perkara ini. Kita nak melakukan taubat sebelum datangnya 3 perkara ini. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Dan di sinilah pengajaran yang banyak untuk kita, kerana Al-Quran dalam surah Al-A'raf ini banyak pengajaran dah datang. Moga-moga membawa perubahan kepada setiap daripada kita. Lalu di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sebenarnya nak mengambil peluang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kepada sahabat-sahabat yang mana berterusan mendoakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Ada sahabat-sahabat yang mendoakan di sini. Terima kasih Kak Laila yang mana mendoakan. Kemudian ada banyak nama-nama di sini. Allahumma salli ala sayyidina. Saya baca sekejap kerana saya tak sempat balas dalam bentuk WhatsApp. Daripada Kak Muslimat Mahmud, Saadiyah Hasan, Mu'uda Ahmad, Tumirah Damiri, Ila Karmilah, Nurizita Rifin, Ana Sukaimi, Kak Galik Spirit, Rosna Syarif, Makcik Rosna Syarif, Zabaria Muhammad Yusof, Kak Zahara Alias, Hadijah Taib, Bunga Lawang, Zakia Muhammad Nin, Al-Fakirah Nani, Yaya Lia dan juga Kak Laila dan juga semua sahabat-sahabat yang lain mendoakan.
sempena hari kelahiran saya pada hari ini. Mak saya pun baru doa tadi lepas subuh, doa daripada ibu saya. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendoakan. Doalah hadiah yang sebenarnya paling sempurna, paling baik, sebab kita adalah hamba Allah dan kita sentiasa memerlukannya. Doakan saya sentiasa berada dalam keadaan sihat dan afiah dan sentiasa memberi manfaat, itu yang paling penting. Sekadar sihat maka tidak memberi apa-apa manfaat, tapi sihat dalam keadaan afiah, dalam keadaan sentiasa memberi manfaat, sihat dalam ketaatan, dan pada waktu itu Allah kurniakan kebaikan yang berterusan. Moga-moga doa yang sama juga, banyak doa di sini, Allah kembalikan kepada sahabat-sahabat semua. Syukur Alhamdulillah dah sampai pada usia seperti ini. Moga-moga pada usia yang berbaki dan sehinggalah ketika mana datangnya saat kematian, Allah anugerahkan husnul khatimah insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, dan saya pun tak tahu nak ucapkan apa sana hilwah kerana saya pun tak tahu tarikh lahir sahabat-sahabat. Lalu terima kasih semua. Mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu di dunia dan juga di hari akhirat insya-Allah. Kita jumpa pada jam 3.15 dalam program haji, lambayan haji, dan insya-Allah jam 5 petang akan ada perkongsian daripada Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham pada jam 5 petang berkenaan intipati khutbah Arafah. Jemput bersama, selalunya kita biasa daripada jam 6. Kita jumpa daripada jam 5 pada hari ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi.